Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ustazah. Okey, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afifi Azri bin Yusuf dari Fakulti Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran. Okey, pada hari ini saya ingin ceritakan ataupun kupaskan sedikit berkenaan keperluan kokurikulum dalam pendidikan di Malaysia. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut mengenai apakah itu keperluan kurikulum Malaysia, saya ingin ceritakan berkaitan dengan definisi apa itu kokurikulum. Okey. Kokurikulum adalah kegiatan ataupun aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah, tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah. Misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan, kegiatan sukan dan juga lain-lain aktiviti yang difikirkan perlu oleh guru. Okey. Kemudian aktiviti-aktiviti kokurikulum ini dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah, mengukuh dan juga mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah tersebut. Okey. Penyataan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Okey, wajib. Sehubungan itu, kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan oleh guru yang bertugas. Alright. Okey. Apa yang ada dalam kandungan kegiatan kokurikulum di sekolah? Okey, yang pertama sekali adalah penyataan dalam sukan dan permainan. Penyataan sukan dan permainan adalah seperti kelab badminton, okey, kelab chess, okey, kelab pingpong, kelab bola tampar, kelab bola sepak dan juga lain-lain kelab. Okey. Kemudian persatuan dan kelab juga. Okey. Iaitu seperti kelab doktor muda, kelab sains dan mat, kelab English dan lain-lain kelab yang difikirkan perlu oleh guru. Okey, kemudian badan beruniform. Badan beruniform ni ada banyak. Okay, jadi saya contohkan dua saja, iaitu pengakap dan juga PBSM. Kenapa pengakap dan PBSM yang saya utamakan? Yang pertama sekali, pengakap ni kebanyakannya famous di mana-mana sekolah. Okey, sebab kerana dia mengajar pelajar tersebut cara survive ataupun cara berdikari ataupun bagaimana cara untuk kita maju ke hadapan. Okey. Kemudian PBSM pun sama. Okey, dia mengajar kita bagaimana cara untuk merawat orang yang cedera ringan sahaja. Okey. Kemudian yang keempat adalah penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sebagaimana ditentukan oleh menteri. Okey, rujukan ini di bawah sub peraturan 3/3 dalam peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan pada tahun 1997 yang diterbitkan pada tahun tersebut. Okey. Okey. Kenapa kurikulum ini penting? Okay, yang pertama sekali, sihat tubuh badan. Kenapa kita kata dia sihat tubuh badan? Okey, aktiviti kurikulum ni seperti saya cakapkan tadi, dia seperti sukan dan permainan. Okey, contohnya apabila seorang pelajar itu terlibat dengan sukan, okey, dia akan secara automatik ni akan menghasilkan peluh, iaitu mengeluarkan toksin. So, bila toksin itu dikeluarkan, maka badan seorang itu akan menjadi lebih sihat, lebih bertenaga dan juga aktif untuk kekal seharian. Okey. Yang kedua pula, dia mendisiplinkan kita. Okey, contohnya apabila kita dah tahu jam 2 petang kita akan berkumpul untuk menyertai aktiviti kokurikulum tersebut, kita akan lebih bersiap dari awal. So, berkemas dari segi masa dan dari segi keterampilan diri. Okey. So, itu akan secara sedikit akan mendisiplinkan diri kita. Alright. Yang ketiga, dia meningkatkan tahap kreativiti kita. Okey. Apabila kita join ataupun libatkan diri dengan sesuatu aktiviti, secara tidak langsung akan memberi sedikit manfaat kepada pelajar tersebut untuk berfikir secara kreatif, inovasif, untuk maju ke hadapan dan juga
untuk memberi idea-idea supaya idea tersebut dapat ditonjolkan oleh pelajar tersebut. Alright. Okay, yang keempat iaitu mengisi masa lapang. Okey, kenapa mengisi masa lapang? Biasanya selepas balik sekolah saja, pelajar-pelajar akan mula menjalankan aktiviti sendiri. Okey, seperti melepak, duduk-duduk di kedai runcit, berkawan dengan sesiapa yang tidak dikenali. Ini salah satu menjerumus kepada kegiatan yang tidak sihat. So, bila ada aktiviti co-curriculum ini, maka pelajar dapat menghabiskan masa di sekolah dan juga dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Okey. Yang keempat, motivasi. Dan yang ketiga, dapat menguasai teknologi. Alright. Okey, antara matlamat utama co-curriculum merangkumi objektif seperti berikut. Yang pertama sekali, dia menyemai kesedaran pelajar terhadap agama dan Tuhan. Kemudian, menyeimbangkan perkembangan mental dengan rohani, jasmani dan juga emosi pelajar. Kemudian, mengeratkan hubungan dan juga pergaulan yang sihat dalam kalangan pelajar sendiri. Okey, kemudian ia akan dapat mencukir bakat, minat pelajar dalam aktiviti yang pelajar tersebut ceburi. Kemudian dia melahirkan pelajar yang berdisiplin, mewujudkan sekolah yang berwatak dan juga meningkatkan kerjasama dua hala antara sekolah dan juga masyarakat. Alright. Okey, kemudian saya akan memberi cadangan bagaimana kita nak galakkan pelajar supaya lebih terlibat dengan aktiviti kurikulum ini. Pertama sekali kita kena tubuhkan lebih banyak kelab dan persatuan sesuai dengan minat pelajar. Kebanyakan sekolah hanya ada kelab-kelab yang tertentu sahaja. So kadang-kadang pelajar tidak minat untuk menyertai persatuan tersebut kerana tidak ada minat dalam program tersebut. So sekolah perlu menyediakan lebih banyak lagi program supaya menarik minat pelajar untuk menyertai aktiviti atau persatuan tersebut. Okey, kemudian pihak sekolah juga perlulah memberi taklimat dan kesedaran betapa pentingnya aktiviti kurikulum terhadap ibu bapa dan juga pelajar itu sendiri. Okey, yang ketiga, menganjurkan banyak program dan juga pertandingan yang menarik yang bersesuaian dengan aktiviti kurikulum yang wujud di sekolah. Okey, kesimpulan yang kita dapat dibuat di sini adalah keperluan aktiviti kurikulum itu adalah sangat penting pada masa sekarang ini kerana ia merupakan satu aktiviti yang beri banyak faedah dan juga pengetahuan baru kepada pelajar sekolah. Okey, dengan adanya aktiviti kurikulum ini, masa lapang pelajar dapat diisi dengan perkara berfaedah bersama rakan-rakan dengan melakukan aktiviti yang berkualiti. Oleh itu, pelaksanaannya perlu dirancang dengan lebih rapi dan dijalankan dengan lebih serius oleh semua pihak, ibu bapa, sekolah dan juga pelajar. Okey. Segala kekangan dan masalah yang timbul semasa pelaksanaannya, sama ada dari segi latihan, guru, kemudahan peralatan, infrastruktur, sokongan dan kewangan dan sebagainya, perlu diatasi dan dicari jalan penyelesaian yang sesuai. Ini adalah penting supaya pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan dapat mencapai objektif yang ditetapkan serta berjaya melahirkan generasi yang berpendidikan tinggi serta berakhlak mulia. Okey, itu saja daripada saya mengenai keperluan kurikulum di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.